punya Beras company. ke apa kan? Yang warna merah, dia tak ngam langsung kan? Tak ngam langsung. Dengan colour jersey. Hitam putih tiba-tiba ada colour merah. Merah. Rasanya. Tapi akhirnya kita akan masuk ke dalam game Erangel yang terakhir bagi hari ini. Udah Emerald? Dah sampai dah. Sampai dah? Ya, siap buat tuala kat situ yang kita nampak sementara ni. Tapi Erangel akan menjadi map kita yang seterusnya. Tadi aku barunya dah habiskan aku main ayat, tapi aku tak sempat habiskan aku main ayat. Tapi kita ni lagi game kita yang 10 daripada 18 yang dipertandingkan. Kita ada lagi berapa game untuk dimainkan? 3 lagi. Selepas ni kita ada 2 Miramar. Kemudian kita akan continue semula dengan baki map kita. Flight path cantik garisan penerbangan ni. Lipovka menuju ke arah hospital. Hospitality. Kau sengaja Jojo Paul di bahagian. Aku rindu tu zaman tu. Zaman apa? Zaman kita tengah casting hospitality itulah. Oh, ya, masa tu memang zaman PUBG betul-betul area peak kan? Ya. Sekarang ni pun memang meningkat kembali. Ya, meningkat kembali. Allah. Aku minta maaf. Saya meminta maaf secara open di sini. Saya
Saya tidak berniat untuk cakap apa-apa benda yang boleh jinx apa-apa. Saya pun tak tahu kenapa saya begitu mangkuk menyatakan perkara tersebut. Tetapi anda kembali bersama kami sebab memang game tadi sebenarnya bukan Diamond terjun air, memang remake pun. Ini tak boleh nak cover dah. Memang remake. Ya, betul. Jadi itulah benda dah berlaku. Janganlah Jay, kenapa kau masih lagi mensalahkan aku? Aku dah minta maaf. Dia aku cakap benda tak boleh buat. Tak boleh buat apa. Tak, aku nampak kau menunjuk jari pada aku. Tapi kita akan menunggulah untuk seketika. Bahawa waktu ini itu saja arahan yang diberikan kepada kami, iaitu game akan di-remake sebentar sebelum kita masuk ke dalam permainan Erangel yang terakhir ini. Mungkin bagus jugalah untuk beberapa pasukan sebab flight path tadi kita tak ngam sangat. Ya. Lalu ke atas. Ya, betul. Mungkin sebab itulah. Kita harapkan game seterusnya akan bantu untuk tim Malaysia mendapatkan benda-benda chicken dinner. Ya. Tapi saya nak beritahu beberapa informasi yang penting juga pada waktu ini kerana anda kembali semula bersama dengan kami. Iaitu, ada tak apa benda yang kau nak cakap? Benda-benda... Okey, satu benda yang mungkin akan berlaku dan mungkin tak berlaku lah. Mungkin korang tiba-tiba datang ke sini sebab satu teknologi yang hebat yang ada pada VSPO ni. Apa dia? Ialah mereka boleh edit on the fly. Okay. Untuk beberapa konten. So sometimes masa kita buat sebelum ini dalam PMSL ataupun PMPL ialah kadang-kadang bila masa J dengan Ondogo cakap benda tu sebab kadang-kala bahagian-bahagian itu akan dipotong secara live. So ini adalah kehebatan production VSPO lah, di mana mereka boleh edit benda-benda. So maknanya sekarang ni apa yang kita cakap ni mungkin viewer tak tengok pun. Mungkin viewer tak tengok pun. Ada kemungkinan perkara itu berlaku sebab aku pernah tengok sendiri. Mana part aku cakap benda ni? Aku cakap benda kosong kan. Lepas tu aku tanya kepada budak-budak production. Itu kita ada teknologi untuk edit on the fly. Interesting. So botak yang ni nanti kena cut lah nanti botak. Apa dia? Dia kata cancel. Nampaknya tidak akan di-cut guys. Kami borak ini masih lagi akan masuk di dalam anda punya live stream. Selamat, aku baru je letak tangan dekat atas kepala tadi. Tapi nampaknya tidak akan di-cut. So kita akan tunggu untuk game kita dimulakan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Kerana of course kita ada lagi 3 game untuk dihabiskan sebelum kami pun boleh pulang. Ya, betul. Semalam aku sampai rumah dah 11 lebih sebenarnya. Ya, aku rasa cun-cun ke 11 kot. Aku sampai dekat gate rumah aku sebab kau drop aku kat Citama kan. Ya, betul. Aku sampai rumah lebih kurang pada waktu yang sama. Cuma yang aku tahu aku sampai agak awal daripada biasa ialah sebab bila aku balik tu kedai burger masih buka. Jadi aku boleh Tapi sekarang kedai burger pun tutup awal. Pukul 11 dah tutup. Ada beberapa kedai burger. Ada tu kedai burger yang sedap kat rumah aku. Bagi aku itu paling sedap lah. Tapi kedai itu yang paling awal sekali tutup. Pukul 11 dia tak ambil order lagi. Yang tak sedap yang buka sampai pukul 1 pagi lah. Betul. Tapi terpaksa. Kadang-kadang kalau lapar terpaksa lah. Dia main kurangkan dia punya rival lah dekat kawasan-kawasan dia. Tapi aku buka tadi rival aku tutup pukul 11, aku tutup lambat sikit. Benar sekali. So itu pun benda yang bagus juga. Tapi itulah, kebanyakan kedai burger yang bagus ni ialah mereka juga akan meniaga roti john. Satu roti yang memang ditunggu-tunggu pada bulan puasa. Sebenarnya cakap pasal burger ni kan cik, aku ada satu confession nak buat. Aku sebenarnya tak begitu happy untuk cerita benda ni. Sebenarnya aku tak pernah beritahu abang aku pun. Okay, keluarga saya tak boleh makan daging lembu. Betul. So sekali tu saya pergi beli burger. Dan kau tahu kan daging lembu punya patty kan dia macam merah-merah sikit kalau dibandingkan dengan ayam, dia lebih kekuningan. So aku beli 2. Satu untuk mak aku, satu lagi untuk aku. Dan aku beli dan aku perasan yang member tu sebenarnya buat burger daging untuk aku. So dia ada satu ayam, satu daging. So aku balik rumah dan aku nak makan. Tiba-tiba abang aku dia nak separuh. Dan aku cakap, tak apa kau makan semua. So sebenarnya dia makan burger daging. Alah. Tanpa diketahui. Wow. Sampai hari ni aku tak pernah cerita kat dia benda ni. Aku rasa kalau aku cerita kat dia, dia akan buat apa kat aku. Aku rasa, maafkan kau. Memang cerita dah lama dah. Ya mungkin itu bukan burger daging pun kan. Mungkin dia letak sos cili ekstra so nampak merah. Nampak merah, betul. Tapi aku takut juga beritahu kat dia. One day lah. Ya. Tapi dia ada follow aku di TikTok. Harap-harap konten ni tidak di-upload ataupun dibuat apa-apalah. Ni lah cerita antara kita je. Kau banyak cerita kat orang. Aku tak cerita kat orang. Ya, terima kasih. Jangan risau. Sebab aku pun itulah tadi pun aku kesilapan yang tersilap cakap dalam live aku sendirilah. Itu kesilapan terlalu besar je. So apa yang Jay cakap dalam live stream adalah tak boleh cakap. Kalau cakap kalau memang dia kena cancel terus nanti. Ya, betul. Nanti kena cancel. Tapi itulah tersilap cakap. Sebab ingatkan kadang-kadang information tu macam ingatkan orang dah tahu. Rupa-rupa yang tak tahu lagi.
Dia macam yang awal ni lah, apa, Tropicana Garden Mall ni sebagai lokasi PMSL ni, kadang-kadang aku rasa banyak juga caster yang dah tercakap, oh nanti kita jumpa lagi. Ya ke? Tapi sebenarnya diorang cakap sebab diorang tahu PUBG Mobile yang ter-announce awal. Betul. Ya, tapi satu perkara yang sekarang ni sebenarnya benda tu berlaku dengan agak kerap. Dia nak simpan rahsia, Ya. tapi dia sendiri fikir announce dulu. Betul. Yang itulah, sama lah. Aku pun rasanya dah mungkin terlalu banyak Dia simpan kadang-kadang informasi. bila ada terlalu banyak informasi tu, kita tak tahu sama informasi tu orang lain dah tahu ke tak. So mungkin terlepas cakap lah. So itu yang sering kali berlaku, tapi apa, itu bukan satu perkara yang terlalu besar lah kalau tidak diperbesarkan. Ya. Tapi pada ketika ini kita masih lagi menunggu untuk game kita dimulakan, dan saya pun sebenarnya tak tahu cakap apa lagi. Ada tak apa benda menarik yang kita Jadi kita akan cakap pasal team ke apa ke? ya, kita akan melihatkan kepada informasi-informasi yang tersedia di waktu ini. Sementara tu anda yang tengah menonton pada waktu ni, saya ni sekarang ni cuba untuk mengejar seorang wanita, iaitu kasar Indonesia Donna. So dia kata dia mungkin akan datang ke Malaysia untuk Grand Final. So salah satu hari tu mungkin aku takkan berbuka puasa dengan kau lah. Baik. Kerana dia kata dia yang akan membelikan aku makanan untuk berbuka puasa. So kepada anda yang tengah menonton tapi tak tahu nak buat apa, yang tengah bergaduh dalam chat, dia tengah live stream sekarang di TikTok. Page dia, nama dia Donna apa benda tak, Donna Vistana. Donna Viska. Donna how you know? Dia bukan yang caster yang kontroversi tu kan sebelum ni. Kontroversi? Kan dia yang ni dulu aku tak ingat, aku ingat satu junior. Itu memang kontroversi Itu lah. kontroversi, tapi junior masa tu cast dengan dia kan. Kontroversi yang mana satu ni? Ni maksudnya Team Secret dengan GDJ IDS punya cerita tu. Dia terlibat? Kalau tak silap aku lah, aku tak. Mungkin ni jodoh lah kot kan. So korang boleh pergi cakap dekat dia, orang tu cakap hi lah dia ada buat watch party juga. Ya. Tapi best jugalah kalau boleh kahwin dengan orang Indonesia. Kalau salam serumpun lah kan. Betul. Setakat ni kawan-kawan kita seorang aja yang aku tahu yang Malaysian yang kahwin dengan orang Indonesia, iaitu Aku kenal dua. Adam Spatenko. Adam Spatenko dan satu lagi adalah bekas Secretary General untuk Isukan dan Malaysia lah, itu Rini Ramli. Aku tak tahu benda tu. Ya, tapi satu benda yang bagi aku agak rare lah, sebab setakat ni aku kenal seorang saja yang melakukan perkara tersebut. Tapi kita akan perlihatkan kalau seterusnya adalah aku lah. Sebab yang Thailand tu tak menyekat guys. Dah move on dah sekarang ni. Kita melompat daripada negara ke negara. Seterusnya kalau ni pun tak jadi, Vietnam lah. Vietnam lah. Tapi tak tahu macam nak cakap lah. Thailand at least ada, dia tahu lah kan, Saudi Cup, benda-benda tu kan. Vietnam tak tahu, susah betul perkataan dia orang, berbelit-belit lidah. Ya betul. Itulah. Tapi kedengaran kalau macam daripada telinga kasar dengar macam sama, tapi dia memilih tugas yang sama. Okay. Diorang duduk ada analis kan? Ya. Diorang duduk analis sebenarnya, dan kemudian kerusi mereka sama. Amy ni lain dengan Sultan. Sebab Amy dia tak ada otak. Kan? Kau direct sangat je. Janganlah je. Member ada perasaan tu. Amy tak ada otak. Direct sangat tu. Kan dia tengok ada burung dekat dalam skrin. Ada burung. Lepas tu Sultan pun akan menceritakan, tahu tak Amy, burung ni sebenarnya adalah Alamak. Lepas tu itulah. Lepas tu Sultan akan bercakap begitu panjang ni informasi tentang burung tersebut, dan Amy akan mengatakan, ya betul tu. betul tu, ataupun ya tepat sekali. Dia cuma nak cakap ada burung aja kat situ sebenarnya. Ya kan. Tapi Sultan punya explanation tu, dia cakap kenapa dia ni cakap lama sangat, apa benda pasal burung ni. Aku mention burung tu tadi rupanya. Ya, dia pun lupa dah. Ya kan. Ya, Amy seorang yang bijak guys. Burung saya terbang. Itu adalah ayat dia. Ya, itu ayat dia. Ya. Tengok burung saya yang dilukis. Ya, Dia begitu megah dia masa menyatakan benda tu. Masa tu kita buat try casting. Kita membuat casting 3 orang lah. Ya. Kemudian dia melukis burung dekat kertas. Lepas tu dia begitu bangga sekali mengangkat burung tersebut kepada kamera dan menyatakan, ini burung saya. Tengok burung saya. Wow. Mulut dia berjalan dulu sebelum otak dia berfikir. Benar. Sebab Kadang-kadang kita lah. banyak kali cakap, fikir dulu sebelum keluarkan perkataan tersebut. Apa nak buat?
Macam kau cakap lah, kalau memang betul tak ada otak, kalau memang susah lah kan. Benda tu nak go through benda tu. Tapi bukan saya cakap, J yang cakap. Aku jaga perasaan kau lagi. Ada tu. Cuma guna ke tak itu lain cerita. Ya, tapi yang tak ada otak, yang betul tak ada otak ada circle kita. Ya, sekali lagi circle pulau. Menyentuh pulau. Adakah kali ini scam ataupun akan naik ke atas sebelah kuari akan menjadi persoalan. Tapi masa final di Tropicana Garden Mall 15 hingga 17 Mac ini. Jikalau anda peminat Amy Mohamad, anda boleh datang. Kalau korang nak tahu, Amy adalah seorang yang sangat-sangat tinggi juga. Dia punya height. So mungkin korang tengok kat live stream dia nampak macam ketinggian Gianta, ketinggian on the go dan sebagainya. Tidak. Dia sebenarnya satu orang yang agak tinggi lampai juga. Mungkin 175, 177. Dalam barisan caster yang main 4, yang paling rendah adalah tak payah nak lah, engkau lah. J sebenarnya adalah paling kecil sekali. Sebelum aku kenal engkau. Aku fikir aku dengan Sultan lebih kurang sama tinggi. Taklah, kau dia lagi tinggi. Kau kecil. J kecil guys. Dalam stream sebelum aku kenal engkau pun aku rasa kau orang yang tinggi lampai dan besar. Tapi comelnya mini size. So J sedikit kecil sedikit lah. Ada comel saja. So, kalau anda boleh lihat lah nantilah, boleh gambar-gambar dengan Amy dan juga of course akan ada Sultan. Dan juga Topcast Khairul juga akan ada kebarangkalian yang tinggi. So, Khairul memang ada susah sikit nak cakap tiba-tiba. Sebab sebelum ni boleh cakap dengan yakin sebab kita yakin Geek Fam akan pergi ke Super Sunday. Sekarang ni macam 50-50 sikit. Sebab kalau dia tidak pergi ke sana bertugas sebagai host ataupun caster pun, selalunya dia akan ada sebagai seorang analisis bagi Geek. Pada waktu ni kedudukan dia agak terumbang-ambing sedikit. Ya, pada season lepas sebenarnya dia yang cast bersama dengan Topcast. Tapi dia memilih untuk of course menjaga tim beliau. Itu yang menjadi priority pada ketika itu. Dan of course pada ketika ini aku tidak pasti apa yang akan dilakukan oleh beliau lah. Secara overall, masa tu aku marah juga dengan si Topcast. Kenapa yang kau pilih Sultan over Amy? Lagi sekali, situasi di mana dia pilih job yang sama. Kan? Kau sepatutnya pilih color caster. Betul. Kalau kau pilih color caster, kau pilih Amy, bukan pilih Soul. Dia request tau. Dia request tu Soul. Aku cakap, kau sepatutnya pilih Amy. Tak ngam lah dua color cast sama-sama. Betul. Dia macam ini, seorang kena mangkuk, seorang lain kena betul-betul pandai. Dalam situasi kami, saya lah mangkuk tersebut. Tapi sebenarnya tak sangat. Bagi aku rasa macam engkau yang lagi banyak aku ada informasi yang aku hafal. Kau banyak merungkaikan situasi. Itu kepakaran kau lebih sikit. Kau nampak apa benda dekat sini, lepas tu kau boleh membuat teori dan sebagainya. Jangan puji banyak-banyak, malu aku. Sikit-sikit cukup lah. Amy dia memang betul-betul kertas yang kosong lah. Dia satu canvas yang kosong. Ya, canvas yang kosong. Kita tak tahu apa benda yang akan lukis sampai benda tu terjadi. Betul. Di depan mata. Tapi terima kasihlah bersama dengan kami berempat daripada zaman PMPL Season 1 lagi kan. Ya, betul. Sultan before that lagi. Daripada zaman PMNC 2. Ya. Masih bersama dengan kami begitu lama. Kalau ada kekurangan, minta maaf lah. Ya. Tapi kalau korang enjoy, harap korang happy lah dengan pengulasan kami. Dan sampai masa juga nanti kita pun kena retire. Ya. Macam player-player ni, banyak player sudah pun retire. Ya. Oh, satu benda lupa lah. Kalau dekat PMSO 1 dulu aku cakap, jangan lupa ikut saya dekat social media. Okay. Dekat TikTok. Bukan sebab apa tau. Sebab aku tadi live. Okay. Lepas tu aku perasan ada seorang yang bernama Syahrizwan Syahri. Okay. Baru nak follow aku. Tak guna punya Superboy. Ya, tapi pada hari ini dia tidak akan menonton sangat lah. Of course dia kena bertugas. Kenapa dia tak menonton? Dia tak menonton sangat lah. Sebab dia tak main kan Team 79. Okay. Aku ingat dia masih akan melakukan analisis. Sebab walaupun mereka ada Pasha dan juga Slidity, kita tak boleh lupakan dia juga salah satu player veteran. Dan pernah menang Telur Mata Cup dan sebagainya semua kan. So of course dia ada insight-insight yang agak powerful juga untuk Sam9. So Anti-Circle menang Liga ke? Anti-Circle nombor 2 waktu tu. Oh, nombor 2. Ya, tapi cuma Batman main team mana masa tu? Ya, cuma apa nama tu? Ham menang MVP. Ya, elimination yang paling tinggi waktu tu. Anti-Circle. Inilah Voke, satu lagi player yang of course veteran daripada PMCO 1. Dia bawa masuk dari RSG.
Tapi sampai sekarang aku masih tertanya-tanya sebab Superboy ni seorang yang Seorangnya. talam 15 muka. Kenapa kau cakap macam tu? Sebab aku tak tahu sampai sekarang, aku tak tahu dia sebenarnya sokong tim mana bola. Sebenarnya aku pun tak tahu. Kan? Kau tak tahu dia ni Aku ingat dia peminat MU, tapi bila MU kalah dia maki MU juga. lepas tu dia pergi tunjuk gambar dia, ini aku dekat Anfield. Ya. Aku sebenarnya memang betul sangat confused dengan pemain. Tapi sekarang ni of course dia kena ikut bos dia lah. Ya, tapi sekarang ni yang tidak confuse-nya ialah First Blood jatuh kepada Supernan. Supernan. Tadi cakap pasal Superboy, Supernan yang akan mendapatkan First Blood. Malangnya kena pada Geek. Geek Hilang satu awal. Memang malang lah untuk Geek. Lagi-lagi pula. Tapi sepatutnya, aku tak pasti kalau Geek Fam turun dekat Ferry Pier tadi. Sepatutnya dia tidak ada masalah sangat untuk rotation. Mungkin terkejut dengan kedatangan orang dengan sebegitu laju. Reza. Kejutan. Apa kata sisa klub kezutan. Kezutan tu memang menampakkanlah usia dia. Itulah zaman lama punya perkataan. Ya, zaman 90-an punya perkataan. Saya terkejut. Oh, zaman sekarang tak pakai lah. Awak ni boomer betul lah. Secloud yang pernah menjadi host untuk PMPL season yang kedua. Untuk bahasa, masa tu Dwi Bahasa dia. Dwi Bahasa ya. Host tu digunakan untuk dua bahasa juga. So 666. Oh, tapi aku paling benci sekali adalah season 2 punya PMPL. Cuba bayangkan casting untuk 50-60 ribu orang. Ya. Di mana 40 ribu orang dalam chat tu tengah maki aku. Ya, aku senyum tipu je lah. Ya, aku baca balik chat tu. Kau tak akan faham perasaan aku je. Oh yo. Circle. Ya. Apa benda lah main teka-teki. Ya, tapi memang nampak majoritinya akan pergi ke kawasan tanah besar lah. Ini kalau pergi ke pulau baru Flash menang. Tak menang. Cancel. Nombor 2 atau 3. Ya, betul. Flash selalu berjaya membawakan 4 orang ke dalam last circle. Voke. Voke akan berterjumpa dengan Pygmy di depan ini. Vexi berada di depan. Dia berhenti. Vexi bahaya untuk Voke. Pusing ke. Buat U-turn. Kenderaan berasap sedikit tapi bukan terlalu kritikal. Geek Fam. Wow. Cantiklah Damrud. Dapat satu. Satu lagi perlu dijatuhkan untuk mendapatkan keselamatan yang paling optimum. Tetapi berjaya diselamatkan. Jadi Boom akan stabil dengan 3 orang mereka. Aizim menembak daripada jauh dengan DP28. Fall back. Sekarang ini masa yang diperlukan. Aku rasa mungkin dalam perlukan satu lagi game macam tadi je. Walaupun main 3 orang, kalau mereka boleh sampai ke circle-circle air. Top 1, top 2 pun okey juga sebenarnya. Sebab circle memang akan pergi area situ kan. Ya. Voki yang selamat tadi telah membawa rakan-rakannya sampai ke sini untuk berlawan dengan Pygmy terlebih dahulu. Ini merupakan satu perkara yang baik, tetapi Chewie ditembak daripada jarak yang jauh oleh Voin. Bukan Voin. Flash hilang. Wow. Daripada berjaya bawa 4 orang pergi last circle, menjadi first one out. STX sebenarnya yang menjatuhkan crit VIP dengan Iron Pro dikeluarkan secara langsung. Kalau lihatkan secara kasar tadi, betul ke? Tak betul. Tak betul. Iron Pro masih lagi hidup. Dia akan dibakar, drone akan cuba baling bom. Dia tarik balik grenade tangan dia setelah mendengarkan bunyi daripada pasukan STX. Satu tempat yang lain yang perlu difokuskan, Revis, pemain yang sudah lama bermain. Iron Pro akan diletupkan juga oleh drone, tetapi STX akan mencari kembali ahli pasukan Pygmy. YO2, jumpa dengan RRQ. Stage 2 permainan kita sekarang ini. Kita lihatkan RRQ di kawasan bawah. Reza, M249 dalam tangan. Tiada mata penyingkiran pada ketika ini untuk mereka. Abi. M249 dalam tangan akan melihat ke arah Tim Voin. Ya. YO2 Reza. Reza ke mana? Reza sama dengan rakan-rakannya. Judo Alliance berdekatan dengan pasukan yang paling menggerunkan untuk waktu ini, BTR.
82 markah, 3 mata lagi mereka memang dah sampai ke benchmark yang diletakkan. Tetapi 82 ni rasanya macam dah agak selamat dah. Balingan ke depan untuk Dick Luke. Dapat ni, dapat. Yap. Leon mendapatkan knockdown tersebut. Circle juga akan ditunjukkan kepada anda di sebelah kanan. Dan dia akan mengimbang pergi ke pulau main sekarang ini. Ada Luke. Dia di kawasan selamat. Leon mendapatkan Genforce secara kekal. 2 mata penyingkiran sekarang ini untuk U2 Alliance. Ada satu lagi player BTR sekarang ini juga tekan. Nyawa Lasit. Ada Langgar je. My bro. Yo. Ini hati kering, hati kering. Hati sangat kering. Jimmy pun agak kering dekat depan muka je member ni. Langgar atau tidak? Dapat ni dia siap. Ada orang boleh bantu dia untuk cover fire juga. Kalau player BTR ni naik, tak perlu pun. Jimmy akan settlekan. Yep. Barangan akan diambil. 4 mata penyingkiran. Kereta pun sudah datang untuk membantu kalau dia perlukan bantuan. Tidak diperlukan, dia dengan run dia sendiri. Wasak bro. Yo. BTR pertama kali merasakan ketusunan sepanjang hari ini. Dan ia berlaku atas ihsan pasukan YAL. 4 mata penyingkiran. Bukan yang terbanyak kerana Void ada 5. Tetapi ini meletakkan satu average yang masih lagi sangat-sangat tinggi untuk permainan Erangel sepanjang YAL. Memang mereka perlu lakukan sebab mereka ada satu glaring weakness ataupun satu kelemahan yang ketara, iaitu permainan mereka dekat Miramar tidak sebegitu meyakinkan. Jadi setiap markah di Erangel ini sangat-sangat penting untuk mereka. Ternike. Tunjukkan kepada anda sekarang M4 di dalam tangan. Stage 3. Makin lama, semakin peluang cerah bagi YAL mendekatkan diri dengan Chicken Dinner. Abi akan dapatkan 1 ke atas player daripada RRQ. Ya. Yeah. Cui 99. And pro salah satunya yang terkorban, Todak dapat sebahagian daripada circle, dapat menembak juga pasukan Creep VIP, tetapi niat itu tidak diteruskan. Okey akan mematikan di kawasan belakang. Todak akan rotate di kawasan yang lain. Mereka perlukan kawasan yang lebih ke tengah, lebih premium, lebih selamat untuk mereka duduki. Kawasan itu memang sangat-sangat sukar kalau mereka terperangkap. Tapi untuk Todak bergerak dengan kedua kenderaan yang berbeza Pygmy. Tapi Pygmy kita tahu tak cukup orang. Juba akan dicuba ratakan oleh pasukan Todak. Dan nampak gayanya macam dia yang dapat dulu. Dia dapat 1 sekarang ini. Dia ada DBS di dalam tangan. Kena hati-hati sedikit. Damage diambil. Akan terbakar. Tapi Todak player pun terbakar juga. Alah. Dia tembak daripada jarak jauh. Todak sekarang tinggal 2. Akan ditekan daripada RRQ sebenarnya. Allah. Begitu saja kehilangan. Sangat-sangat mengecewakan untuk Todak. Nampak macam mereka boleh dapatkan 1 markah dengan mudah. Tapi dihukum berat. Dihukum mati mandatori oleh pasukan RRQ. Bukan daripada pasukan yang mereka langgar, tetapi daripada RRQ yang duduk di kawasan yang mereka tidak perasan. Tepat sekali. Circle sekarang ditunjukkan. Confirm ini akan pergi ke kawasan tanah rata. Ia akan terus pergi ke tempat Todak tadi sedap dah. Ya. Cuma malang sekarang ini mereka ditekan oleh semua orang. Sebab semua orang tengah melihat ke arah kawasan itu. RRQ berdekatan dengan U2O2. U2 Alliance pun berdekatan dengan mereka juga. Berjiran pada ketika ini. Geek kena gerak daripada kawasan Feripia. 47 orang hidup dengan 14 tim dalam permainan kita. Damroot M4 di dalam tangan pada ketika ini. Stage 4. Jangan lupa final kita 15, 16, 17 Mac ini. YAL akan mendapatkan 1 terlebih dahulu. Jumper yang akan knockdown terlebih dahulu dekat sini. Yen mendapatkan 1 semula. Jimmy akan mendapatkan fight depan muka. Tapi kat sini YAL tinggal 2 orang player juga. Dia akan dilepaskan ke arah kawasan belakang. 2 lawan 2 antara U2 Lion dan juga U2O2. Revival akan dilakukan ke atas YAL terlebih dahulu. Ya, nampak gayanya mereka dapat selamatkan. Tapi masalahnya dekat sini mereka akan diopres oleh RRQ juga. Dan YO2 akan hilang daripada permainan ini dengan kedatangan RRQ. Dan ini menyebabkan YAL kena reset dengan cepat. Tadi mereka jangkakan stalemate berlaku kerana 2 lawan 2. Tapi salah satu daripada player yang jatuh tadi telah berjaya naikkan nyawa dia. 75%, jadi hanya tinggal 1 saja. Leon perlu naikkan nyawa dia balik. Tapi macam tak ada first aid kit. Okey, dah dapat dah. 6 mata penyingkiran untuk YAL. YAL dapat 1, dapat 2. YAL sekarang ni ada 6. Logan juga jatuh pada ketika ini. Infinity pun macam slow sangat permainan mereka hari ni. Oh ya. 5-3 ni not gonna make it untuk dia pergi ke Sunday. Pasti kena melalui
dia memang ada satu hari je selalu macam tu. Minggu lepas pun benda yang sama juga berlaku kepada Infinity. Satu hari, wow, Infinity sudah kembali kepada norma mereka yang asal ketika zaman-zaman Nuzi Mela masih berada main dengan mereka. Satu hari tu je lah. Hari seterusnya memang ini markah yang mereka dapatkan. Sejumlah markah yang sangat-sangat kecil. Walaupun menduduki tempat keempat ini, macam aku cakap, mungkin tak masuk pun ke Super Sunday secara direct daripada top 8. Great. Ada 4 mata penyingkiran tapi sekarang ni tinggal 2. Percaya dijatuhkan oleh Team X. 13 tim dalam permainan kita sekarang ni dengan 41 orang masih lagi hidup. Yal mula untuk mengorak langkah. Damrud sekarang ni akan di knockdown. Smoke dibaling. Damrud akan terbunuh. Yami berjaya untuk melakukan Damrud secara kekal. Geek Fam sekarang ni dengan 2 orang player. RRQ Asa tembakan dilepaskan dengan DP. Skop 4 di dalam tangan. 40 orang masih lagi hidup dengan 13 tim. Yami berjaya mendapatkan snipe juga. Satu jatuh untuk Geek. Wow, Yal. Dia betul-betul garang tapi dia akan dihukum di situ. Jimmy diletupkan dengan satu grenade. Tapi tak tahu rasanya boleh diselamatkan pada waktu ini. Mereka dapat malangnya. Ada pula counter play yang berlaku terhadap Leon. Dan Leon ni memang tak dapat diselamatkan. Masalahnya sekarang ni adalah Jimmy. Mampukah dia diselamatkan? Tampaknya tidak. RRQ lebih dominan di dalam pertarungan ini. Dan satu saja lagi player yang masih tinggal, masih lagi berdiri, Olio. Dia perlukan balingan ini kena pada Asa dan kemudian kena lawan dengan Peko pula. RRQ mengorak langkah menuju gerapan sekarang ini. Yal satu saja berdiri. Mereka juga ada 5 mata penyingkiran. Tapi aku rasa Yal okey kot. Dia ada 6 mata penyingkiran sudah. Ya, Pada ketika ini. Tapi zona menyentuh mereka. Circle tarik ke bawah. Geek masih lagi dalam circle. Ini tim yang hilang player paling awal tadi. Betul. Permainan mereka masih lagi cemerlang. Tadi dengan 2 orang mereka berjaya mendapatkan markah yang agak banyak 9. Kali ini mereka ada 4 mata penyingkiran di dalam tangan. Kalau mereka mengulang kembali perkara yang lebih kurang sama, mereka akan upgrade sedikit lah. Iaitu mereka di nombor 2. Dapatkan 6 mata daripada placement point akan dapat 10 markah. Bukan yang terbaik untuk Gigter tapi kalau mereka tidak dapat lepas dengan menggunakan 2 game Rama selepas ini, sekurang-kurangnya markah yang dikutip itu mungkin memuaskan untuk last chance Saturday. Olio. Ada 4 first kit, okey. Boleh. Boleh hidup ni. Cuma itulah, takut dia kena tembak aja. Pasal stage 5 pula sakit tu. Sakit. Fortuny akan dijatuhkan oleh Tony K. Akhirnya nama player daripada Vampire akan ditunjukkan kepada kita. Tak ada mata penyingkiran lagi. Mereka pun ada beberapa game yang sedikit slow. Kali ini mereka akan dapatkan knockdown yang kedua. Tony K dapatkan dengan Mini. Mini dia memang menyakitkan. Akan berjaya dapat satu. Dan sekarang ini kita lihatkan Red Face M4 di dalam tangan. Akan dilepaskan ke arah Infinity. Fortuny akan hilang daripada permainan. Tapi Talon akan mencuri satu mata penyingkiran lah daripada Infinity. Kalau tak, Vampire dapat 3. Oh, Infinity betul-betul hari ini tak berhasil untuk mereka. Walaupun berada di nombor 3 tapi ya 53 ni masih belum selamat lagi sebab dengan adanya dapat. Oh wow. Masuk laju. Tapi dia akan pergi jumpa dekat Todak dekat sini. First kit sekali lagi akan diguna pakai. Bermain seperlahan-lahan yang boleh. Secermat-cermat yang boleh. Olio naik ke dalam kenderaan sekali lagi. Dan sekarang ni rasanya kena merempuh masuk terus ni. Kena pindah satu tempat dan harapkan tiada sesiapa melihat beliau. Todak tolong. Akan bergerak terus. Tidak akan disentuh. Sudah pun masuk ke dalam circle. Tempat mana dia mau pilih. Tempat yang paling buruk sekali dia boleh pilih pada waktu ini. Dia akan ditembak oleh STX. Hampir jatuh. Jumpa dengan Vampire pula. No. Dia sempat. Dia tempat prone. Okay, dia ada 2 lagi first aid kit juga untuk dia pakai. Team X tidak akan menembak. Vampire juga akan tidak melakukan perkara tersebut. Top 9 sekarang ini bagi Yao. RRQ sekarang ni 3 player dalam keadaan knockdown. Tapi revival kemungkinan besar akan dapatkan oleh ke atas ke 4 player. Sebenarnya tak boleh cakap juga. Void ni tengah datang dah ni. Ya, Void menghidu bau darah dan semua orang sudah sampai ke sana. Macam kau cakap, memang tak boleh dia nak selamatkan ke 4 orang itu. Dan dia tahu play last tu dekat mana. Habis tamat untuk RRQ. Void kali ini dia mengumpul markah yang sangat-sangat signifikan. Sangat banyak untuk mereka. Sebab tadi macam kita tengok markah mereka sebelum ni 9 saja. Wah, gila. Hampir double. Dah double lah sebab dah ada satu placement point. Tiba-tiba kenaikan yang cukup mendadak daripada tim Void. 8 mata penyingkiran di dalam tangan.
Dan boleh chicken dinner juga. Sudah 9 mata. Ya. Tapi yang penting adalah Yal. Wow. Betul-betul kat titik pusat. Circle seterusnya bagi Olio. Yo, lari hanya sebanyak beberapa darjah saja daripada titik pusat tersebut. Tak tahulah Olio, tapi ya masalah dengan kedudukan di tengah-tengah ni. Dia ada dua. Dia ada dua ekstrim yang berlaku dekat orang yang tengah. Sama ada dia akan diabaikan 100% ataupun dia akan di-aim 100%. Aku sebenarnya suka gila kalau player terakhir yang tinggal. Dua player. Aku rasa kedua-dua player ni kau takkan sebut lah. Kau selalu cakap Echong kan. Aku selalu cakap player terakhir aku nak kalau aku ada player. Either dia, Olio ataupun Tam. Dan pada waktu ni Olio ada dekat kawasan tengah-tengah circle dan dia akan bermain satu orang. Kita harapkan yang terbaik untuk beliau. Ya, benar. Olio. Tapi sebenarnya aku belum setuju lah dengan Olio. Olio pun memang banyak kali membuktikan diri dia merupakan last player yang terbaik juga. Daripada zaman JPNC. Ya, betul. Farang dan sebagainya memang last man kalau dia seorang yang baik. Dia tidak menembak sesiapa buat dia. Dan satu benda yang kita mungkin kita seram tapi sebenarnya tak perlu seram pun. Apa dia? Tadi ketika dia bermain first aid kit, kau kena ingat Olio adalah pakar bermain Sunhawk healing. Oh, benar? Yang terbaik dalam Malaysia. Memang tak ada orang boleh lawan dia. Olio bijak. Sebab tu dia turun kepada kenderaan dan gunakan first aid kit sebelum naik. Semula kan 2 kali dia buat benda tu. Ya. Memahami konsep guna first aid kit dengan damage yang dikeluarkan oleh zona. Oh ya doh, masa zaman Olio main masa kat JPNC, dia selalu nombor 2. Sebab dia last guy. Sebab dia last guy. Dan dia tahan begitu lama sekali untuk dapatkan placement point. Nombor tu placement point pun berharga. Ya, placement nombor 12 masa tu. Berharga untuk mendapatkan nombor 2. Tapi sekarang ni kita lihatkan ganda-ganda tangan akan dibalingkan Raw Void yang kita harapkan dapatkan chicken dinner. Tapi sekarang ni peluang itu akan dikurangkan. Tam akan mendapatkan satu juga. Oh, Tam pun last guy. Kau dua-dua yang kau nak, dua-dua ada. Okey, dua-dua ada. Okey. Rasanya ini bagus untuk kita. Cuma Tam punya kemasukan ni lebih sukar. Ya. Kerana Void masih lagi ada depan mereka dan Team X pun ada dekat depan. Dan Team X ada ramai sebenarnya player masih lagi hidup. Tam akan cuba untuk meratakan Void. Untuk lawan Void dia kena 1v1. Cuma kalau semua ni hilang kalau Team X akan nampak semua orang lah. Alah, trade. Timing. Trade untuk Tam, satu markah tambahan daripada elimination tersebut. Walaupun hadiah untuk beliau. Tapi itulah, Tam jarang diperkatakan. Tapi jarang diperkatakan. Tapi masa kamera dah tunjuk dekat kau pula nak pergi trade dekat situ kan. Kau boleh buat tapi ya, permainan yang baik daripada Tam. Top 6 sekarang ini. Olio dapat tekan player daripada Talon juga pada ketika ini. Olio dapat 2 daripada Talon. Dia dapat 3. Kau gila! Kalau kau clutch, nasib baik dia tak clutch. Kalau tak tadi Talon akan rasa sangat-sangat menangis dengan perkara tersebut. Bukan clash biasa, 2 orang dalam compound. 1 orang lawan 4, kau gila lah. Olio. Damn. Gila-gila lah Olio. Good game. Tapi sekarang ni persoalan dekat sini juga. Bolehkah? Aku rasa 2 mata penyingkiran tambahan boleh masuk juga dalam poket Yal. 2 ya, yang betul. Sebab dia knockdown tu dia dekat dalam compound. Dia duduk kat compound. Alah, dia hantar kereta dah. Alah. Dia pergi revive. Oh. Pergi ambil balik. Ui, 4 point free shoot kalau tadi dapat. Alah, Geek Fam pun jatuh juga di tempat ini. Tapi top 4 untuk mereka 4 markah, 8 total untuk Geek Fam. Tetapi Talon, mereka menyedari bahawa mereka tidak boleh menang dengan membawa 2 orang sahaja ataupun 1 orang saja. Selamatkan kesemuanya untuk menjadikan situasi ini 4 lawan 3. Tapi memang betul gila. Boleh pergi tembak orang yang dekat dalam compound. Tak masuk akal tu dia punya. Hampir kelas. Kalau dia dapat play keempat tu, aku rasa ini confirm adalah moment of the year. Moment of the year. Sangat setuju. Sikit je lagi. Tapi dia tak perlu rasa sedih dan sebagainya. Itu memang cantik lah. Dia dapatkan placement point yang agak banyak juga untuk Yal. Dia betul lama dan satu moment yang sangat-sangat cantik untuk kita saksikan. Tapi stage 7 permainan kita sekarang ini, kita lihatkan Talon ditunjukkan kepada anda bersama dengan Vampire dan juga Team X. 4 lawan 3. Team X daripada Vietnam yang kekurangan player. Kita ada 3 negara yang berbeza yang akan cuba untuk dapatkan winner chicken dinner di wrangle kita yang terakhir untuk hari ini adalah Jiki. Stage 7.
Ya. Masih lagi besar sebenarnya bulletin ni. Mungkin akan ambil masa sedikit untuk kita menamatkan game kita. Ya, selalunya mereka akan tire out ataupun mengambil masa sehingga circle itu menjadi circle ke-8 sebab orang yang berada dalam circle tu akan tunggu supaya mereka masuk. Manakala orang yang nak masuk tu pula memang kena tunggu masanya lah. Tapi yang dekat tengah-tengah seperti Vampire, mereka tak risau sangat. Mereka menjadi penunggu lah untuk waktu ini. Tapi siapa yang kena jadi penceroboh? Itu yang menjadi persoalan dalam situasi ini. 3 pasukan berbeza dengan STX semuanya tidak mahu langsung bergerak proaktif. Walaupun Stone depan muka, dia juga cuba memancing Schweppes dan dia dapat informasi tersebut, tembak pada Rebis tapi Rebis juga tidak dijatuhkan. Dia akan fall back sedikit. Takut mungkin grenade tangan akan menyusul kawasan belakang pokok tersebut. 11 hidup dengan 3 tim. Tony K, MG3 dan juga M4 di dalam tangan. Permainan masuk stage yang ke-8 pada ketika ini. Benar. Tony K. Terang. Ya. Ngeprone. Wow. Kalau Talon menang 4 Jatuh satu. Red face. Rebis akan mendapatkan Talon sebenarnya. Ini akan menyebabkan Talon kekurangan satu anggota untuk menembak. Ini memberikan peluang kepada Vampire masuk campur. Vampire dah kawal circle pada ketika ini. Wah, tapi kalau Talon menang dekat sini, 4 pasukan Indonesia yang berbeza mendapatkan Indonesia ke dinner. Tapi Vampire akan memastikan perkara itu tidak berlaku. Mereka ada advantage. STX ada 2 orang saja yang masih lagi berdiri. Satu perlu diselamatkan. Tapi Tony K telah baling satu ke bahagian depan dan nampak macam tepat. Tapi Tony K dah akan dijatuhkan terlebih dahulu. Tony K malang untuk beliau. Berjaya untuk dijatuhkan satu orang player. Stage 8 kita. Oh, wow. Tapi Stalwart pula. STX akan jatuh satu semula. Satu orang saja yang berdiri. Dia akan ambil bagi. Akan dilihat oleh Stone. Stone menembak. Mati. Meletup dengan Stone yang baling, bro. Stone yang baling. Boleh ke kau nak menafikan kekuatan grenade Stone ini? Dia baling dekat orang yang sedang bergerak menggunakan kenderaan. Kalau orang lari, kaki itu pun dah boleh kena. Ini kenderaan selamba je. DNA Mega Chongger. Masih lagi di dalam darah beliau. Sekarang Indonesia lawan Thailand. 4 lawan 3. Lynx menekan Vampire. Vampire masih lagi mendominasi kawasan tengah circle. Circle yang seterusnya. Semua kena masuk ke tengah. Bermakna Talon yang kena menuju ke arah Vampire. Tapi kalau Talon boleh bawa satu opening dan dapatkan satu knockdown, dia akan jadi seri semula 3 lawan 3. Ya. Benar. Lin X pun Lynx. Tony K sedang mematikan pada kawasan ini dan tidak ada circle seterusnya kerana sudah pun sampai ke stage 9. Tapi kawalan yang dibuat oleh Vampire ini betul-betul memastikan bahawa tiada sudut yang tertinggal. Vampire teliti. Dalam interview bersama dengan Tash Bani ada dinyatakan kami tidak mahu lakukan kesilapan. Itu adalah goal kami untuk season ini. Dan dengan menjadi lebih teliti, dah boleh melakukan perkara tersebut. Tony K tepat balingan dan elimination juga akan dapatkan dengan grenade susulan tersebut. Nyawa kurang separuh. 4 lawan 2. MG3 dalam tangan Lynx. Mula dimakan oleh Zona. Dilihatkan rata winner-winner chicken dinner Vampire. Ya, pilihan daripada production tepat meletakkan Vampire sebagai salah satu team to focus. Vampire memang benar. Beberapa teori menyatakan, termasuk daripada pihak sini jugalah, yang mengatakan Vampire mereka betul-betul nakkan line up dengan Nuzi ni dimainkan secara konsisten. Tiada penukaran terhadap Encik Ravenclaw mahupun Encik Flukov untuk sebelum masuk ke dalam PMWI. Dan aku rasa memang mereka dah jumpa formula yang terbaik lah. Formula ni sentiasa masuk ke dalam Super Sunday. Sekarang ini telah terbukti dengan satu win-win chicken dinner di dalam group stage. Ya, dengan ini mereka akan menamatkan chicken dinner ini dengan 8, 10, 11. 21 mata untuk Vampire bagi round kita yang keempat untuk hari ini dengan baki Mirama 2 sahaja. Vampire boleh cakap Sunday menunggu mereka sudah. Esok boleh bercuti terlebih dahulu. Lusa pun bercuti. Kemudian baru bermain pada hari Ahad yang akan menentukan mereka punya bonus point berapa banyak ketika final dimainkan nanti. Tetapi inilah kita punya stat untuk Tony K. Yep. Seperti biasa akan berada dekat sini 838 damage, 35% contribution, 5 elimination.
332 damage receive. Jejaka ini pernah terjatuh dalam game ini dengan survival time